Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang pasukan Kedah, yang mana kemenangan berpihak kepada pasukan Kedah dengan keputusan 2-1. Gol pasukan Kedah dijaringkan oleh Rabi Ataya dan juga Syazwan Zainon, manakala gol pasukan Terengganu dijaringkan oleh David Da Silva hasil free kick yang agak lawa. Pada perlawanan semalam, boleh saya katakan Terengganu menguasai keseluruhan perlawanan, yang mana mereka sering melakukan serangan di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri, manakala untuk pasukan Kedah pula lebih dominan untuk bertahan dan melakukan counter attack ataupun serangan balas yang laju. Dan perkara itu membuahkan hasil apabila Kedah berjaya menjaringkan gol kedua ataupun gol kemenangan mereka dengan counter attack yang sangat-sangat lawa daripada pasukan Kedah sendiri. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya mulakan dengan pasukan Terengganu. Sebab apa saya mulakan dengan pasukan Terengganu? Sebab di sini senang untuk saya explain apa punca kekalahan dan juga apa faktor kemenangan pasukan Kedah ketika saya ulas pasukan Kedah selepas ini. Okey, untuk pasukan Terengganu saya akan mulakan dengan kelemahan dan juga faktor kekalahan pasukan Terengganu. Yang pertama adalah di bahagian midfield mereka tidak menjadi, yang mana boleh saya katakan bahagian midfield ataupun trio midfield Terengganu yang diketuai oleh Habib Harun, Makan Konate dan juga Deci Marcel semalam tidak berfungsi dengan sangat baik, yang mana mereka sedikit tenggelam, bahkan di bahagian tengah tidak begitu hidup, yang mana kita boleh lihat Habib Harun dan juga Deci Marcel beraksi di bawah tahap prestasi mereka yang sebenar. Pada perlawanan semalam, mereka tidak rajin macam selalu, mereka punya work rate agak rendah, bahkan mereka punya keserasian agak sedikit kurang. Dan apabila Habib Harun dan juga Deci Marcel ini tidak mampu beraksi dengan sangat baik pada perlawanan semalam, telah menyebabkan Makan Konate yang beraksi sebagai pemain ataupun nombor 10 attacking midfielder pasukan Terengganu gagal berfungsi dengan baik di bahagian tengah, yang mana kita boleh lihat semalam Makan Konate agak sedikit tenggelam, bahkan tidak menyinar langsung dalam perlawanan semalam. Dan jadi boleh saya katakan dalam video-video sebelum ini saya menyatakan yang Terengganu akan menang sekiranya midfield mereka hidup. Walaupun kita tengok semalam kanan dan juga kiri pasukan Terengganu hidup, tetapi di midfield tak hidup, maka perkara itu telah menyebabkan faktor utama kepada kekalahan pasukan Terengganu. Kita boleh lihat untuk gol pertama dan juga gol kedua Kedah adalah berpunca daripada bahagian midfield Terengganu yang gagal untuk cover ataupun gagal untuk kembali kepada position mereka dengan cepat, dan mereka lambat untuk tutup ruang yang sedia ada dan membolehkan Kedah untuk melakukan counter attack dengan sangat baik. Boleh saya katakan Habib Harun dan juga Deci Marcel lambat untuk track back pemain-pemain Kedah ketika mereka melakukan counter attack. Jadi menyebabkan ruang-ruang kosong di bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan sangat-sangat terbuka dan boleh dimanfaatkan dengan kepantasan ataupun kelebihan pemain-pemain Kedah yang agak laju pada perlawanan semalam. Okey, yang kedua, punca kekalahan pasukan Terengganu adalah mereka terlalu memfokuskan kepada bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk menyerang pasukan Kedah, yang mana mereka menggunakan Faiz Nasir dan juga Faisal Halim di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk menyerang pasukan Kedah. Di samping itu dibantu oleh Azam Azmi dan juga Arif Fazilah dalam buat overlapping dan juga memberi support ketika Terengganu menyerang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Ya, bahagian kanan dan juga bahagian kiri Terengganu memang sangat hidup. Faiz Nasir dan juga Faisal Halim memberi ancaman yang sangat berbahaya kepada pemain-pemain pertahanan Kedah. Faiz Nasir di sebelah kiri berjaya tewaskan Rizal Ghazali walaupun bertubuh kecil. Faisal Halim di belah kanan berjaya tewaskan Arif Fahan dengan mudah. Dan begitu juga Faisal Halim disupport oleh Azam Azmi, Faiz Nasir disupport oleh Arif Fazilah. Tetapi sebab apa serangan yang dilakukan di bahagian sayap dan juga bahagian kiri ni faktor kekalahan kepada pasukan Terengganu? Sebabnya adalah punca yang pertama tadi, iaitu bahagian midfield Terengganu adalah sangat-sangat
tidak efektif dan tidak berfungsi. Jadi apabila mereka terlalu berfokuskan kepada permainan ataupun corak permainan untuk menyerang di belah kanan dan juga belah kiri, mereka akan gemar untuk melakukan cutback ataupun crossing ke dalam kotak penalti. Akan tetapi apabila mereka melakukan crossing ataupun cutback ke dalam kotak penalti, jumlah ataupun bilangan pemain-pemain Terengganu yang berada dalam kotak penalti adalah sangat-sangat sikit. Yang mana kita boleh lihat sekiranya Faisal Halim melakukan cutback ataupun Faiz Nasir melakukan cutback, sama ada cutback ataupun crossing lah, yang ada dalam kotak penalti hanyalah David Da Silva. Jadi pemain-pemain midfield Terengganu yang lain seperti Makan Konate, Deci Marcel, Habib Harun tidak berada dalam kotak penalti. Ini menunjukkan penglibatan pemain-pemain midfield untuk berada dalam kotak penalti ketika Terengganu menyerang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri adalah sangat-sangat tidak efisien dan tidak berfungsi dengan baik. Sebab apa? Sebab kalau nak main cutback dan juga crossing, perlu ada jumlah lebih daripada seorang player dalam kotak penalti, barulah boleh Terengganu manfaatkan cutback ataupun crossing yang ada. Tetapi sayang, Faisal Halim dan juga Faiz Nasir dah bermain dengan sangat baik di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, berjaya lakukan cutback, berjaya lakukan crossing, tetapi tiada player yang berada dalam kedudukan yang betul di dalam kotak penalti untuk menerima umpanan daripada pemain-pemain sayap ini. Itu adalah dua punca kepada kekalahan pasukan Terengganu. Dan kelemahan dan juga punca kekalahan pasukan Terengganu yang terakhir ataupun yang ketiga adalah mengenai movement, sama ada off ball movement ataupun bola ketika pergerakan ketika bola berada di kaki. Yang mana macam saya cakap tadi, Kedah dan juga Terengganu sebenarnya bermain dengan corak yang sama. Mereka memanfaatkan sayap kanan dan juga sayap kiri untuk melakukan serangan. Tetapi sebaliknya, sebab apa Kedah boleh jaringkan gol? Mereka bermain menggunakan sayap kanan dan juga sayap kiri adalah disebabkan movement pemain-pemain Kedah itu sangat-sangat teratur, dan off-ball movement, pergerakan tanpa bola pemain-pemain Kedah sangat-sangatlah efektif. Yang mana kita boleh tengok Kepa Sherman tidak hanya menunggu bola, sebaliknya beliau yang menciptakan gerakan, bahkan Kipre pun menciptakan gerakan. Bahkan pemain-pemain Kedah tak statik apabila mereka melakukan build up di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Tetapi sebaliknya berlaku untuk pasukan Terengganu adalah off-ball movement ataupun pergerakan tanpa bola. Pemain-pemain Terengganu agak statik, yang mana kita boleh lihat apabila Terengganu dapat pecahkan pertahanan Kedah di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, ketika pemain-pemain Terengganu cuba untuk build up ataupun melakukan cutback dan crossing, kedudukan David Da Silva hanya statik, yang mana beliau tidak cuba untuk mendekatkan diri kepada bola dan sebagainya, tetapi sebaliknya beliau hanya tunggu bola di tempat tersebut dan mengharapkan hantaran yang dilakukan oleh Faisal Halim ataupun Faiz Nasir tepat kepada diri beliau. Ini menunjukkan yang Terengganu sebenarnya boleh nak menang, tetapi disebabkan kurangnya pergerakan tanpa bola, off-ball movement yang agak kurang dan juga support yang agak kurang daripada midfield, menyebabkan corak ataupun build up Terengganu memang agak longgak dan juga memang tak efektif langsung, tak berfungsi dengan baik pada perlawanan semalam. Dan kelemahan terakhir Terengganu adalah mereka terlalu memberi ruang ataupun space yang banyak ketika Kedah melakukan counter attack. Kita boleh lihat gol yang pertama hanya pergerakan daripada Kepa Sherman dan juga Syazwan Zainon, yang mana dua player Kedah tetapi bertanding ataupun lawan dengan 4 player di bahagian pertahanan Terengganu, yang mana mereka terlalu memberi kebebasan kepada Kepa dan juga Syazwan Zainon untuk berada dalam keadaan yang selesa bagi bermain 1-2. Begitu juga dengan gol kedua. Kepah dan juga Kipre beraksi 1-2 dengan sangat baik sebelum Kipre passing bola kepada Syazwan Zainon. Mereka terlalu memberi space ataupun ruang yang banyak kepada Kedah untuk melakukan 1-2 passing. Bahkan Kedah sebenarnya kalau melihat daripada segi numbers ketika melakukan serangan, mereka sebenarnya kekurangan player. Mereka hanya menggunakan 3 player untuk fight dengan 4 ataupun 5 pemain pertahanan Terengganu. Tetapi benda tu gagal dimanfaatkan oleh pertahanan Terengganu. Sebab apa? Sebab mereka memberi ruang yang banyak, mereka tak pressure, mereka tak compact dan mereka tak tutup ruang-ruang tu untuk pasukan Kedah. Jadi bila mereka tak compact, mereka tak tutup ruang, mereka memberi lebih ruang kepada pemain lawan, maka numbers ataupun bilangan player yang lebih banyak ketika itu tidak
memberi apa-apa import. Sebaliknya memberi kelebihan kepada pemain-pemain yang sikit ni, 3 lawan 5, 3 lawan 4, lebih selesa untuk menjaringkan gol dengan mudah. Itu adalah kelemahan pasukan Terengganu yang paling ketara yang saya dapat lihat pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk ke dalam apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Okey, yang pertama yang saya suka adalah mengenai bahagian serangan mereka. Mereka memfokuskan kepada bahagian kanan dan juga bahagian kiri, iaitu Faisal Halim dan juga Faiz Nasir. Bahagian kanan dan juga bahagian kiri Terengganu bermain dengan sangat cemerlang, bermain dengan sangat-sangat baik. Bahkan Azam Azmi di bahagian kanan sering support Faisal Halim dan sering buat overlapping. Manakala di bahagian kiri Arif Fazilah beraksi dengan sangat baik, sering support dan juga buat overlapping. Tetapi sayang, bahagian kanan, bahagian kiri hidup, tetapi bahagian serangan ataupun titik utama target man mereka, David Da Silva dan juga bahagian midfield, tak berfungsi dengan baik. Maka Terengganu tak boleh nak buat apa. Itu saja yang saya suka tentang Terengganu. Selebihnya memang Terengganu memang banyak kelemahan yang perlu diperbaiki pada perlawanan semalam. Mereka tak konsisten untuk every game. Itu untuk pasukan Terengganu. Kita masuk ke dalam ulasan pasukan Kedah. Okey, apa punca kemenangan pasukan Kedah selain daripada counter attack yang efektif, yang berkesan pada perlawanan semalam? Okey, kekuatan pasukan Kedah yang pertama, perlu kita lihat pada perlawanan semalam, Badrul Bahtiar tidak diturunkan akibat daripada pergantungan. Jadi, Aidil Syahril meletakkan dua ataupun double pivot di bahagian tengah, iaitu Anu Maten dan juga Amirul Hisham. Yang mana dengan kehadiran dua midfield ini, Anu Maten dan juga Amirul Hisham, telah memberi kestabilan di bahagian midfield pasukan Kedah. Yang mana kita tahu Anu Maten boleh bertahan dengan baik, manakala Amirul Hisham boleh bertahan dan juga membantu bahagian serangan. Tetapi pemain ataupun kedua-dua player semalam di bahagian midfield, Anu Maten dan juga Amirul Hisham, bermain dengan sangat-sangat baik dan mereka berdua telah menyebabkan kestabilan di bahagian midfield Kedah, yang mana mereka berdua bertahan dengan baik dan mereka berdua juga berjaya menutup ataupun meneutralkan bahagian tengah Terengganu daripada untuk mengawal bola. Disebabkan ada dua double pivot ni yang menyebabkan Terengganu terpaksa untuk bermain dengan memfokuskan kepada bahagian sayap. Jadi, tahniahlah untuk Anu Maten dan juga Amirul Hisham berjaya bermain dengan sangat cemerlang di bahagian midfield. Itu kunci utama kemenangan pasukan Kedah semalam. Yang kedua, kunci kemenangan pasukan Kedah pada perlawanan semalam adalah dengan adanya Kipre yang bermain sebagai free roamer. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat Kipre ada di mana-mana sahaja. Beliau berada di kanan, beliau berada di tengah, beliau berada di kiri. Dan peranan free roam yang diletakkan oleh Aidil Syahril kepada Kipre membolehkan untuk Kipre beraksi, sama ada beliau nak main right winger, nak main left winger, nak main attacking midfielder, nak main second striker, nak main striker. Beliau boleh bermain di mana-mana yang beliau suka. Dan benda tu agak efektif. Sebab apa? Sebab work rate ataupun kerja keras yang ditunjukkan oleh Kipre itu memang sangat-sangat cemerlang. Jadi memang free roam adalah satu peranan yang penting kepada Kipre ketika Kedah lakukan counter attack. Jadi memang paduah pada perlawanan semalam Kipre punya work rate. Yang ketiga, kunci kemenangan Kedah adalah terletak kepada Kepa Sherman. Kepa Sherman pada perlawanan semalam adalah orang yang menggerakkan serangan Kedah pada perlawanan semalam. Yang mana kita boleh lihat 2 gol Kedah memang ada pelibatan Kepa Sherman. Yang mana Kepa Sherman semalam beliau beraksi bukan sahaja sebagai target man, bahkan beliau turun lebih deep ke bawah sedikit untuk menerima bola bagi melakukan build up. Yang mana kita boleh tengok gol pertama, beliau turun hampir ke tengah, terima umpanan daripada Syazwan Zainon dan bermain 1-2 bersama Syazwan. Dan gol kedua, Kepah dan Kipre. Kepah berada di tengah, passing kepada Kipre, Kipre passing kepada Syazwan Zainon. Jadi benda ni membuahkan hasil. Yang mana Kepah punya movement bukan sahaja beraksi untuk target man, tetapi off ball movement, pergerakan turun ke bawah dan sebagainya, menyebabkan bahagian serangan Kedah ni boleh hidup. Dan dicampur pula dengan free roam daripada Kipre, membantu Kedah untuk lebih efektif di bahagian serangan. Inilah beza Kedah dengan Terengganu. Kedah dengan Terengganu main sama aja, dua-dua main attack belah kanan belah kiri. Tetapi apa yang efektifnya adalah daripada segi penlibatan target man mereka. Kedah punya target man, Kepa Sherman, lebih efektif untuk bermain dengan team game
team gameplay yang mana beliau pandai untuk turun, beliau pandai untuk ambil bola, minta bola dan sebagainya, berbanding David Da Silva. Beliau pandai untuk turun dan minta bola dan sebagainya, tetapi ketika pasukan menyerang, beliau hanya menempatkan diri untuk menjaringkan gol. Beliau tak cuba untuk bergerak. Itu adalah perbezaan antara Kepa Sherman dan juga David Da Silva. Jadi Kepa lebih rajin lah daripada David Da Silva. Itu kunci kemenangan Kedah yang ketiga. Yang terakhir, kunci kemenangan Kedah adalah di bahagian pertahanan. Bahagian pertahanan Kedah semalam, selepas Rodney Kevin dikeluarkan akibat kecederaan, dimasuk pula Lokman Hakim digandingkan dengan Reynald Alves, mereka bermain dengan sangat mantap. Mereka punya chemistry sangat-sangat cemerlang, yang mana back four Kedah mampu untuk menutup ruang-ruang di bahagian tengah. Contohnya saya bagi, Faisal Halim dan juga Faiz Nasir akan boleh beat ataupun tewaskan Rizal Ghazali dan juga Arif Fahad, dan mereka akan melakukan crossing. Tetapi dua centre back ni, Lokman Hakim dan Reynald Alves ni, tak perlu nak bersusah payah. Sebab apa? Sebab mereka hanya perlu berhadapan dengan seorang target man, iaitu David Da Silva, yang mana David Da Silva ni malah pula. Memang mereka hanya tunggu bola tu sampai, mereka akan clear ball sahaja. Jadi compactness di bahagian pertahanan ataupun final third pasukan Kedah ni, memang pasukan Terengganu tak boleh nak masuk disebabkan bilangan ataupun numbers yang banyak daripada pemain-pemain pertahanan Kedah. Itu adalah kunci kemenangan pasukan Kedah lah pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelemahan pasukan Kedah lah pada perlawanan semalam. Kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam untuk awal, untuk first half dan juga second half, mereka sebenarnya lambat untuk absorb dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Yang mana pada mulanya mereka cuba untuk ikut rentak pasukan Terengganu yang bermain dengan laju di bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri. Tetapi apabila mereka dah mula selesa, barulah mereka absorb dengan tekanan tu dan mereka berjaya untuk kawal tempo dan mereka melakukan counter attack. Itu juga adalah kunci kemenangan, tetapi kelemahan sebab mereka lambat untuk menyerap tekanan daripada pasukan Terengganu. Jadi secara overallnya, kesimpulannya, kedua-dua pasukan menggunakan corak yang sama, iaitu bermain menggunakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Tetapi disebabkan movement pemain, sama ada pergerakan dengan bola, movement with ball dan juga off ball movement, di antara pemain Kedah lebih efektif dan lebih laju berbanding dengan pasukan Terengganu yang lebih statik, yang menyebabkan Kedah lebih efektif untuk melakukan counter attack disebabkan ruang yang banyak diberikan oleh pemain-pemain Terengganu yang lambat untuk recover balik mereka punya position. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.